Dan barang siapa tiada masyhur di dalam menuntut ilmu tasawuf, maka ada mereka itu alamat orang kurang iman. Tok Guru Yaitu Imam Ghazali. Dia kata kalaulah orang tak nak belajar ilmu tasawuf, tasawuf ni dah dia jelas. Terkandung dalam tasawuf ni ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu perdu'ain tu termasuk dalam tasawuf. Maka kalau orang tak nak belajar ilmu perdu'ain tu, menunjukkan kurang iman, dia kata. Menunjukkan kurang iman. Dan kurang agama. Iman kurang dan agama kurang, dia kata. Demikianlah disebut akan dia oleh Syekh Hussein bin Abdullah dalam kitabnya. Maka saya kira orang berkehendak kemenangan dalam akhirat, menuntut ilmu tasawuf, mengajarkan dia. Jadi kita nak senang dunia, senang akhirat, kena belajar ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf tu di dalam dia semua yang perdu'ain tu. Jangan kita ingat ke pelajaran ilmu tasawuf tu lain daripada yang perdu'ain dan kewajipan kita tu. Seperti orang menuntut mengajar ilmu lain. Kerana barang siapa menuntut ilmu tasawuf, nescaya terkaya ia daripada ilmu lain. Orang belajar ilmu tasawuf, maknanya dia belajar ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu semayang, baca Quran, lengkap, fardu kifayah. Kalau dah kita tahu segala perkara yang ilmu fardu kifayah, tauhid kita tahu, fiqh kita tahu, kemudian secara semayang apa tu kita tahu, yang membatal pun kita tahu, maka kalau tak tahu ilmu lain pun tak apalah, dia kata. Asal kita tu tahu baca Quran, tahu semayang, tahu buat ibadat, tahu yang perdu'ain. Jadi kalau tak dapat belajar ilmu lain, tak apa. Jadi kalau kita tak dapat belajar ilmu bahasa, ilmu lain tu, tak apalah tu. Pentingnya ilmu yang untuk buat amal tu biar faham, biar reti dan cukup. Sebut huruf tu biar betul, tu ya penting. Huruf baca Fatihah, huruf baca kewajipan dalam semayang tu. Jadi kalau ilmu lain tu terkaya ia, maknanya kalau kita tak belajar ilmu lain, ilmu falak, ilmu alam apa kita tak belajar pun, tak apalah, dia kata. Asal kita dah belajar ilmu perdu'ain tu lengkap. Ilmu perdu'ain tu kita dah belajar lengkap, sempurna, tak apalah tu. Dari kerana inilah kata waliullah yang amat besar, Sayyidi Syekh Ibrahim Dasuki, dengan katanya, talabu syekh fi tariqin wajibun ala murid walau kana min akabiril ulama. Kata Syekh Ibrahim, belajar tarikat. Tarikat ni belajar tasawuf. Wajib atas tiap-tiap murid, yakni atas tiap-tiap orang yang menjalani jalan akhirat. Kata Syekh, belajar tasawuf ini wajib ke atas tiap-tiap orang yang menjalani jalan akhirat. Jadi kalau tak belajar, tak reti tasawuf tu, mana tak sempurna semayang. Tapi dia ajar ni. Dia ajar cara-cara semayang yang lengkap. Semayang zahir dia ajar, batin dia ajar. Lepas ni masuk situlah. Jikalau ia sebesar-besar ulama sekalipun, kena belajar. Kalau kita ni orang bersekolah tinggi macam mana pun, pelajaran perdu'ain kena belajar. Kena reti baca Quran, kena reti belajar semayang, puasa yang lengkap, kena reti. Cara rokok, cara sujud, cara apa tu kena lengkap. Tiap-tiap sufi itu patut dinamakan faqih, dia kata. Jadi, kata Syekh ni. Dari kerana inilah kata ulama, kullu sufi faqih walaysa kullu faqih sufi.
tiap-tiap orang ahli tasawuf itu patut dinamakan orang itu orang alim, faqih. Orang yang tahu ilmu tasawuf, maka dianya orang yang tahu hukum. Dan tidak patut tiap-tiap faqih dinamakan sufi. Dan orang yang faqih tak boleh panggil dia tu orang tasawuf. Tasawuf ni kena lengkap erti dalam hal hukum, dalam hukum-hukum apa ni. Jadi sekarang dalam hukum-hukum yang tak diteliti, sebab itulah tasawuf masuk. Semayang tak teliti, baca Quran tak teliti. Sebab itulah ulama tasawuf kata tak boleh setiap orang tasawuf tak boleh panggil orang itu orang fiqh. Setiap orang fiqh boleh panggil tasawuf kalau dia tu dah teliti lah. Jadi tiap-tiap faqih dinamakan sufi. Tiap-tiap ulama ahli sufi itu ada kepadanya mengetahui ilmu faqih. Setiap orang tasawuf tu dia reti ilmu hukum-hukum. Hukum-hukum tu dia reti. Dia reti sembahyang dan bentuk sembahyang. Dia reti sujud dan bentuk sujud misalnya. Jadi dia timbul misalnya begini. Sujud atas 7 anggota. Dahi, 2 tangan, 2 lutut dan 2 kaki. Jadi kalau kita yang belajar tidak cincang-cincang, tidak teliti, yang pertama sujud. Misalnya, sujud tu, sujud dahi mesti rapat ke lantai, ke sejadah lah. Jadi kalau orang perempuan, kain telekung dia tu terhampar di hadapan, dia sujud atas telekung, itu tak boleh lah. Sebab tu kita tengok, kalau lah kita tengok di tempat semayang ramai tu, walau di Mekah, di mana pun, ramai orang yang sujud atas telekung apa. Itu kita tak boleh cakap apa. Sebab yang pertama, dia tak teliti dan tak belajar tasawuf ni. Yang kedua, kita takut mazhab dia boleh, misalnya. Jadi, kalau kita semayang di tempat luar, ramai-ramai, kadang-kadang, kalau masa sujud tu, telekung tu terhampar ke depan. Kita sini pun boleh berlaku. Telekung ke depan. Sujud atas telekung. Tu tak boleh. Yang kedua, tangan. Tangan tak apalah. Tangan mesti rapat dan lutut rapat dan kaki. Kemudian, kalau kita nak kata, kita nak macam luar negeri apa, kita tak boleh cakap apa-apa lah. Sebab takut. Sebab mazhab dia tak tahu. Takut boleh ke tak boleh. Serupa juga dahi, mesti kena jejak atas sejadah. Kita tak tahu. Adakah mazhab dia tu takut boleh. Oleh kerana itu, bila kita belajar tasawuf, maka semua tu dia teliti dan dia suruh kita buat dengan sempurna. Jadi sekarang dia kata, patut tiap-tiap faqih, tiap-tiap ulama ahli sufi itu ada kepadanya mengetahui ilmu fiqh. Dan tiada lazim ulama yang tahu hukum itu mengetahui ilmu tasawuf. Kerana ilmu fiqh itu dimisalkan begini ni, contoh dia kata. Dimisalkan oleh ulama seperti kulit kelapa yang di luar. Ilmu tasawuf tu iaitu ilmu tarikat, iaitu seperti kulit yang di dalam. Yang dikatakan fiqh tu kulit kelapa hak luar. Yang dikatakan tasawuf tu kulit dalam. Dan ilmu hakikat tu isi kelapa. Ilmu hakikat isi kelapa. Kulit kelapa tu macam fiqh tu kulit dia tu. Ilmu tasawuf tu kulit dalam, tempurung lah kelapa. Dan hakikatnya isi.
Isi kelapa tu hakikatnya. Jadi isi itulah yang sebenar yang dikehendakinya. Jadi kalaulah tak ada isi itu, tak guna kelapa dia kata. Jadi kita kena pegang ke semua tu. Kalau tak ada kulit pun tak boleh. Kalau tak ada kulit dalam pun tak boleh. Maka isi itu, isi kelapa tu dia mustahak kepada kulit luar dan kepada kulit dalam. Begitulah juga mustahak kepada fiqh dan mustahak kepada tasawuf. Barulah dapat hasilnya. Adapun kelebihan orang mengajar ilmu itu iaitu beberapa dalil Quran dan hadis dan perkataan ulama. Setengah daripadanya firman Allah, waliyunziru qaumahum iza raja'u. Hendaklah kamu ajar bangsa kamu, waliyunziru, dan hendaklah dianya mengajar bangsa mereka bila mereka balik kampung. Allah Ta'ala firman, hendaklah keluar mencari ilmu, belajar sampai pandai-pandai, kemudian bila balik daripada belajar, ajar orang di negeri kita tu. Allah Ta'ala suruh supaya kita mengajar tu. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dan murak yang di dalam ayat ini iaitu mengajar ilmu menunjuk jalan akhirat. Yang Allah Ta'ala perintah supaya keluar belajar pandai-pandai, kemudian balik ke negara mengajar bangsa mereka. Belajar apa? Belajar ilmu yang berkait dengan akhirat. Belajar ilmu yang berkaitan dengan akhirat. Setengah daripadanya pula firman Allah Ta'ala, wa iz akhazallah misaqal ladzina utul kitab la tubayyinunna linnas wa la taktumuna. Allah Ta'ala telah buat janji kepada orang yang Allah Ta'ala hantar kitab kepada mereka supaya mengajar orang. Dan bila mengajar, orang yang dia ajar tu, ajar orang lain pula. Jangan sembunyikan ilmu yang kita ajar. So, ilmu kita tu jangan sembunyi. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, ma atallah aliman ilma illa akhazallah alaihi minal misaq. Ma akhaza 'ala nabiyyin an yubayyinu linnas wala yaktumu. Allah firman lagi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak memberi Allah akan ulama ilmu, melainkan mengambil Allah atasnya daripada janjinya, barang yang mengambil janjinya ia atas segala anbiya. Allah tidak beri ilmu kepada orang alim itu ilmu, melainkan dia buat perjanjian kepada orang alim itu sebagaimana perjanjian yang Allah berjanji dengan para nabi-nabi. Jadi para nabi-nabi Allah Ta'ala telah pun beri kitab, beri ilmu. Allah Ta'ala perintah nabi-nabi supaya pergi ajar orang. Jadi pergi ajar orang. Bila saja orang terima, tak terima, itu lain hal. Allah Ta'ala perintah seluruh nabi-nabi. Suruh Nabi Musa pergi dakwah Firaun. Tak terima tak apa. Suruh Nabi Soleh supaya dia pergi dakwah kaum Samud. Tak apa, tak terima. Suruh Nabi Hud supaya dia pergi dakwah kaum Ad. Okey, terima tak apa. Suruh Nabi Lut supaya dia mengajar kaum dia. Kesemua nabi-nabi itu telah berdakwah kepada kaum mereka, tapi kaum mereka tak terima, maka Allah Ta'ala pun turunlah bencana ke atas kaum-kaum yang telah mengingkar Nabi. Jadi bermula daripada Nabi Ibrahim lagi, Allah Ta'ala telah pun hantar Nabi Ibrahim, tapi kaum dia semuanya tak mahu terima. Nabi Ibrahim kata, buat apa dia sembah berhala? Berhala tu bukan boleh beri apa pada kita. Tapi kaum dia marah. Dia kata, tok nenek kita lagi sembah berhala, maka sebab itu kita pun sembahlah. Maka Allah pun turun bencana. Maka kaum Nabi Lut pun begitu juga. Bila Nabi Lut berdakwah, maka kaum dia tak mahu terima, turun bencana.
Kemudian Nabi Nuh pun begitu juga. Dakwah tak terima, maka Allah Ta'ala pun hantar banjir besar. Dan pergi pada Nabi Lut, pergi kepada Nabi Hud pula. Nabi Hud berdakwah suruh semua Allah, dia pun tak nak. Maka mereka pun bergaduh dengan Nabi Hud. Maka Nabi Hud kata, umat Nuh dulu dah tenggelam banjir. Maka kaum Nabi Hud pula kata, kita buat rumah dalam gua. Dia pun masuk buat rumah dalam gua. Maka Allah Ta'ala hantar malaikat. Sekali saja malaikat bertempik, habis mati segala orang-orang yang derhaka tu. Maka umat Nabi, kaum Samud pula, Nabi Soleh dah suruh jangan usik unta ni untuk Allah. Maka dia tangkap dan sembelih unta tu. Maka Allah Ta'ala pun turun bencana. Seluruh tu, sebelum dihancurkan kaum-kaum tu, Allah hantar Rasul. Bila saja hantar Rasul, tapi bila dia tak ikut perintah Rasul, akhirnya turun bencana. Jadi Rasulullah kata begini, setiap kaum, setiap puak tidak dihancur melainkan setelah diturun Nabi-Nabi. Bila Nabi dan Rasul dah datang, dia engkar lagi, bergaduh dengan Nabi dan Rasul, barulah turun bencana. Maka sampai sekarang pun akan macam itulah. Diturun bencana setelah sampai turun, setelah Rasulullah dah turun, sekarang Nabi-Nabi tak ada, maka orang-orang alim. Tapi orang alim sekarang dah tak boleh buat apa. Bahawa menyatakan mereka itu ilmu tu bagi manusia. Dan jangan sembunyi ilmu mereka itu akan ilmunya itu. Setengah daripada firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Setengah daripada lagi Allah Ta'ala firman, hendaklah kamu berdakwah ke jalan Allah dengan bijaksana, dengan ajaran yang baik. Wajadilhum billati ahsan. Kalau orang tak nak terima, berbahaslah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Setengah daripadanya sabda baginda sallallahu alaihi wasallam tatkala menyuruh Muaz ke negeri Yaman. Rasulullah telah perintah Muaz bin Jabal pergi memerintah Yaman. Yaman ni negeri yang zaman dulu tu dah maju. Zaman Rasulullah membuka bandar Madinah, masa tu Yaman dah maju. Maka Rasulullah hantarlah gubernur iaitu Muaz pergi memerintah Yaman. Muaz bin Jabal pun bersiap-siap dengan semua kaki tangan lah nak merintah. Bukan boleh buat seorang. Ramai-ramai telah pun bersiap dan berlepas ke Yaman. Rasulullahnya pergi mengiring sampai ke tempat dia berkumpul. Jadi Rasulullah pesan Yaman, Muaz, la an yahdiyallah bika rajulan wahida khairul laka minad dunya wa ma fiha. Tetaplah dengan Allah beri kepada engkau Muaz, Allah Ta'ala jadikan engkau ni dapat memberi hidayat kepada seorang lelaki, awak dapat lebih baik dari dunia dan isi dunia. Kamu pergi berdakwah di Yaman, kalau kamu dapat beri hidayat kepada seorang lelaki di Yaman, lebih baik dari dunia dan isi kandungan dunia. Maknanya kalau kita beri petunjuk kepada satu orang, orang tu terima petunjuk kita, maka lebih baik daripada dunia dan isi kandungan dunia. Jadi kita beri hidayat, sama adakah diterima atau tidak, itu Allah Ta'ala yang berkuasa. Yang boleh memberi hidayat tu Allah. Hanya manusia boleh menunjuk saja. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam,
Man ta'allama baban minal ilmi li yu'alliman nas utiya sawabu sab'ina siddiqa. Baginda beritahu, siapa yang mengajar satu bab daripada ilmu untuk mengajar orang, ta'allam maknanya belajar. Siapa yang belajar, orang dia belajar satu bab daripada ilmu. Bab apa? Belajar, dia belajar ambil wudu. Dia belajar satu bab saja. Belajar bab apa? Bab wudu. Tujuannya untuk nak ajar orang. Untuk nak ajar orang. Diberi pahala 70 orang laki-laki yang siddiqin. Orang laki-laki yang bersih. Yang betul-betul buat ibadatnya bersih. Jadi siapa belajar satu bab saja, dia dapat 70 pahala orang laki-laki yang benar-benar ahli ibadat. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawat wa ahlal ard hatta nimlah fi hujriha wa hatta al-hut fil bahri la yusallun ala muallimin nas." Baginda bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya dan ahli penduduk seluruh di langit, penduduk di bumi, sampailah semut-semut dalam lubang, ikan-ikan di lautan, semuanya berselawat ke atas orang yang mengajar ilmu yang kebaikan ni. Sampai seluruh makhluk di langit dan di bumi, di laut, di langit, semua berselawat kepada orang yang mengajar ilmu agama ni. Dan lagi sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, kalimatun minal khair yasma'uha al-mu'min faya'mal biha wa yu'allimuha khairul lahu min ibadah sana. Satu perkataan daripada perkataan yang baik, perkataan agama ni, dia sebut didengar oleh orang beriman, maka orang beriman tu buat amal dengan perkataan tu dan ajar orang. Lebih baik daripada buat ibadat setahun. Assalamualaikum.